Bukit Bendera kemukakan pertanyaan dalam tempoh masa 1 minit. Terima kasih dan selamat pagi kepada Tuan Speaker. Bukit Bendera ingin meminta Menteri Kewangan menyatakan sama ada satu krisis kewangan sedang terbentuk berikutan nilai ringgit Malaysia menjunam berbanding US dollar, kadar inflasi yang kian genting serta hutang kerajaan persekutuan yang kian meruncing. Itulah soalan saya. Silakan Berhormat Menteri Kewangan jawab dan tempoh masih 3 minit. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera, Datuk Yang Dipertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, secara amnya inflasi ataupun definisi sebenar krisis ekonomi bagi sesebuah negara adalah apabila pertumbuhan KDNK merudum, pengangguran mencanak naik, perniagaan tutup mengakibatkan hutang lapuk yang tinggi sehingga mengakibatkan kesan buruk kepada bank-bank. Negara kita pernah mengalami keadaan sedemikian semasa krisis kewangan Asia 1997-1998. Terbaru kita mengalami krisis ekonomi akibat pandemik COVID-19. Semasa krisis kewangan Asia, ekonomi menguncup sebanyak negatif 7.4%, manakala semasa krisis kewangan global, KDNK menguncup 1.5% dan kini di puncak krisis COVID-19 ianya menguncup sebanyak 5.5%. Saya juga ingin menekankan bahawa krisis kewangan Asia tahun 1997-98 juga disifatkan sebagai salah satu krisis ekonomi terburuk yang pernah dihadapi Malaysia sehingga kini. Jika diimbas kembali, mata wang kita telah jatuh hampir 54% pada tahun 1997 dengan kadar terendah sehingga RM4.88 bagi setiap $1 Amerika Syarikat. Pasaran saham negara juga terkesan dengan begitu teruk, di mana indeks pasaran saham di waktu itu ataupun Kuala Lumpur Stock Exchange menurun lebih dari 800 mata dalam masa yang begitu singkat, dalam masa 2 bulan, iaitu dari 1077 mata pada Jun 1997 kepada 262.7 mata pada September 1997. Negara juga mengalami defisit akaun semasa pada tahun 1997 dengan kekurangan melebihi RM16.7 bilion. Pada hujung 1997, Bank Negara telah meningkatkan kadar faedah kepada 11% untuk menangani penurunan ringgit dan mengawal inflasi dan mengekalkan tahap kadar faedah pada 7% menjelang hujung 1998. Sepanjang krisis tersebut, lebih dari 102,000 rakyat telah kehilangan pekerjaan, manakala kadar inflasi melonjak kepada 6.2% pada Jun 1998 sebelum menjederhana kepada 5.3% pada penghujung tahun tersebut. Keadaan ekonomi negara sekarang amatlah jauh berbeza dari apa yang saya baru kongsikan. Asas ekonomi dan sistem kewangan Malaysia kini jauh lebih berbeza. Ini adalah berikutan pelbagai pembaruan ekonomi dan kewangan yang dilaksanakan berikutan krisis kewangan Asia, seperti struktur ekonomi domestik yang lebih pelbagai, disokong oleh sistem kewangan yang bermodal baik dan kedudukan luaran yang kukuh. Sebagai contoh, pasaran kewangan negara sekarang sangat terbuka dengan penyertaan pelabur asing yang tinggi dan kita mempunyai pelbagai ekonomi dan juga lebihan akaun semasa didorong oleh ekspor yang pelbagai. Setakat tahun ini, akaun semasa kekal positif, jumlahnya RM3 bilion pada suku pertama dan RM4.4 bilion pada suku kedua. Oleh itu, walaupun kita dilanda beberapa cabaran yang berpunca daripada faktor luaran yang berada di luar kawalan kerajaan, saya ingin menegaskan bahawa negara kita tidak berhadapan atau menuju ke arah sebarang krisis ekonomi ataupun krisis kewangan. Terima kasih. Yang Menteri, soalan tambahan pertama sila, Bukit Bendera. Ya, terima kasih Menteri Kewangan. Saya terima jawapan Menteri Kewangan, khasnya berkenaan dengan pertubuhan KDNK. Kita senario yang berbeza dengan waktu 1997-98 apabila kita dilanda Asia Financial Crisis. Soalan saya, kalau kita imbas kembali rekod foreign exchange kita pada tahun 1980, satu US dollar tukar 2.122 ringgit Malaysia. So dia sampai sekarang kemarin 4.6512 ringgit Malaysia. So the lowest point dalam masa 24 tahun sejak Asia Financial Crisis. Soalan saya, apakah bagaimana atau langkah-langkah yang bakal diambil oleh kerajaan untuk berhadapan waktu 80 2.122, sekarang 4.651. So, apakah langkah-langkah sama ada kerajaan akan mengambil langkah further liberalisation
tentang foreign exchange policy kita ataupun tightening ataupun pengetatan terhadap foreign exchange policy. Apakah langkah-langkah yang akan bakal diambil oleh kerajaan berkenaan dengan foreign exchange policy kita? Itu soalan Terima saya. kasih, Bendera. Sila, Menteri. 2 minit 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat. Izinkan untuk saya mengulangi bahawa seperti yang dinyatakan oleh Bank Dunia baru-baru ini, tiada penyelesaian mudah atau cepat bagi menangani cabaran yang dihadapi oleh nilai ringgit berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Namun untuk maklumat ahli yang berhormat, Bank Negara telah mengambil langkah-langkah seperti berikut bagi mengurus risiko berkaitan pertukaran asing. Langkah pertama, menggunakan instrumen dasar operasi bagi memastikan keadaan yang teratur dalam pasaran pertukaran asing. Walaupun Bank Negara tidak menyasarkan sebarang paras kadar pertukaran, Bank Negara berusaha agar tidak berlaku perubahan secara drastik atau melampau dalam nilai ringgit. Tindakan ini akan membantu perniagaan merancang serta melaksanakan keputusan perniagaan dan pelaburan yang lebih baik. Langkah kedua ialah memastikan institusi perbankan dan syarikat korporat di Malaysia mengambil langkah kehematan dalam menghadapi risiko pertukaran asing dan melindungi ringgit daripada aktiviti spekulatif. Langkah ini dapat mengurangkan risiko perubahan kadar ringgit yang berlebihan. Sebagai contoh, Bank Negara telah memperkenalkan instrumen pelindung nilai seperti dynamic hedging bagi menyediakan fleksibiliti agar peserta pasaran kewangan dan sektor perniagaan boleh melaksanakan pengurusan risiko pendedahan mata wang asing dengan lebih baik. Selain itu, sebahagian besar hutang luar negeri syarikat adalah dalam bentuk pinjaman antara syarikat berkaitan serta kredit perdagangan. Pinjaman ini secara umumnya dikenakan syarat yang fleksibel dan pada kadar konsesi atau disokong oleh perolehan ekspor mata wang asing. Dan langkah ketiga, melaksanakan beberapa inisiatif untuk meningkatkan akses dan menarik pelabur asing dalam pasaran bond domestik, termasuk usaha menambah baik mudah tunai bond pasaran sekunder serta memperkukuh struktur dan mudah tunai pasaran pertukaran asing. Jumlah urus niaga pertukaran asing harian tempatan terus meningkat hingga mencapai purata 13.3 bilion dolar Amerika Syarikat setakat ini berbanding dengan 11.3 bilion dolar Amerika Syarikat pada tahun 2021 berikutan aliran pertukaran dua hala. Kerajaan juga akan kekal terus menggiatkan usaha untuk mengukuhkan sentimen pelabur asing terhadap Malaysia menerusi pelaksanaan dasar-dasar yang berupaya meningkatkan daya tarikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang menarik. Sebagai contoh, kerajaan telah meningkatkan tumpuan untuk menggalakkan pelaburan ke dalam industri membangun, contohnya industri digital, dan melaksanakan rangka kerja aspirasi pelaburan nasional untuk menarik pelaburan berkualiti tinggi. Risiko berkaitan hutang luar korporat juga kekal turus. Selain itu, agenda ESG-nya diutamakan juga bagi memastikan Malaysia terus berdaya saing di peringkat global. Terima kasih Yang Berhormat. Menteri, soalan tambahan. Jempol. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat Pontian. Terima kasih, Datuk. Selain ringgit dan inflasi, bagaimana perkembangan terkini pasaran modal negara kita, iaitu pasaran saham, sukuk dan bond? Kebimbangan ini adalah berasaskan kepada Indeks Bursa Malaysia, KLCI, berada di tahap 1,400 mata. Itu soalannya. Sila, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Datuk Yang Dipertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, seperti yang saya nyatakan sebelum ini, sistem kewangan negara dan pasaran saham terus berfungsi dengan baik dan teratur. Sehingga kini tiada gangguan kepada pengantaraan kewangan dan aktiviti pinjaman kekal lancar. Aktiviti perniagaan juga terus mendapat akses kepada pembiayaan kewangan daripada institusi perbankan dan juga pasaran modal. Namun kita perlu peka dengan perkembangan dunia yang turut memberikan kesan kepada pasaran kewangan. Ini termasuklah peningkatan kadar faedah oleh Bank Pusat di Amerika Syarikat yang telah meningkatkan sebanyak 300 mata asas dan dijangka akan ditingkatkan lagi kepada 4.7.5% di hujung tahun 2023, serta langkah lebih daripada 80 bank pusat di seluruh dunia yang telah meningkatkan kadar faedah mereka. Secara keseluruhan, menurut laporan dari Reuters, lebih dari 300 kenaikan kadar faedah telah dilaksanakan sepanjang 12 bulan yang lalu. Akibat daripada ini adalah dianggarkan pasaran saham di seluruh dunia mengalami kerugian berjumlah 9 trilion US dollar ataupun 41.9 trilion ringgit. Dan jika kita lihat kerugian di pasaran bond dunia pula, jumlah kerugian ini adalah lebih besar, iaitu sekitar 46 trilion US dollar atau 214 trilion ringgit.
Walaupun setakat hujung September ini pasaran saham bursa yang dijaki oleh indeks FBM KLCI telah menyusut sebanyak 11%, betul lah apa yang dicakap oleh Yang Berhormat Pontian tadi, mencecah ke tahap 1,400. Pasaran saham di negara lain juga telah menurun. Sebagai contoh, pasaran saham Korea sebanyak negatif 27.6%, di Hong Kong sebanyak negatif 26%, Amerika Syarikat sebanyak negatif 24%, Jerman sebanyak 23.7%, begitu juga dengan Perancis dan Filipina sebanyak negatif 19.4%, China pun jatuh sebanyak negatif 16.9% dan sebagainya. Dan di Malaysia setakat ini pasaran saham kita masih mencatatkan jumlah pelaburan asing bersih sebanyak 6.6 bilion ringgit berbanding jumlah modal keluar bersih bagi keseluruhan negara membangun Asia, ini tak termasuk China, berjumlah hampir 313 bilion ringgit. Selain itu, aktiviti pengumpulan dana atau dengan izin fund raising activities di Bursa Malaysia kekal kukuh, jumlahnya 7.2 bilion ringgit setakat hujung September. Bagi pasaran bond swasta, aktiviti pembiayaan terus berfungsi dengan baik. Dana yang dikumpul adalah 70 bilion ringgit pada hujung Ogos. Manakala pasaran bond kerajaan, alhamdulillah jumlah ini adalah 118.7 bilion ringgit pada tempoh yang sama. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih Menteri.